اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر A'udzubillahi Kita mula sekarang. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah pada malam ini kita sama-sama mentadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kelas yang pertama, ini adalah kelas baru dan yang pertama, dan insyaAllah kita akan tadabbur daripada surah Al-Baqarah. Kita dah mula sebelum PKP di Sungai Buloh, di Masjid Sungai Buloh. Tapi sebab PKP kita terhenti di setakat ayat 21. Jadi insya-Allah kita akan sambung tadabbur surah Al-Baqarah bermula daripada ayat 22, bermula daripada malam ini. Jadi kelas kita ni insya-Allah setiap minggu hari Jumaat malam Sabtu pukul 9.10 malam. Okey. Macam biasa, sebelum kita sambung tadabbur kita tengok ayat yang lepas. Mungkin pelajar di sini belum belajar lagi ataupun belum tadabbur surah Baqarah daripada awal sebab kita buat kelas ni di tempat lain. Cuma saya nak sebut secara ringkas pengajaran daripada awal surah Baqarah sampai ayat 21 secara ringkas. Jadi kalau kita tengok Al-Quran bermula dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, daripada surah Fatihah ni sebelum surah Al-Baqarah, apa intipati yang paling penting? Intipati yang paling penting ialah Allah nak mengajak manusia supaya menyembahnya. Sebab kerana itulah manusia dicipta. Manusia tidak dicipta kerana selain daripada untuk beribadat pada Allah. Satu-satunya tujuan, satu-satunya matlamat ciptaan manusia ialah supaya beribadat kepada Allah. Jadi surah Fatihah ni intipatinya ialah supaya manusia menyembah Allah. Allah sebut dalam ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ayat kelima tu Allah kata hanya kepada engkau kami sembah. Sembah siapa ni? Engkau tu ialah Allah. Siapa Allah? Allah perkenalkan dirinya daripada ayat 1 sampai ayat yang keempat surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang penyayang, yang pemurah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian milik Allah, hanya milik Allah kerana dia adalah Rabbil Alamin. Dia pencipta, pengurus, pemilik sekalian alam. Semua, tidak ada satu pun yang ada kat dunia melainkan semua milik Allah. Semua ciptaan Allah. Semua yang diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan walaupun Allah Rabbul Alamin, Allah Maha Hebat, Maha Berkuasa, tapi sifat utama Tuhan yang hebat ni ialah Ar-Rahmanur Rahim, pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah beritahu kat dunia ni semua orang boleh mendakwa dia berkuasa, dia raja, dia ketua, dia boleh menindas orang, dia zalim pada orang. Tapi semua tu tidak akan dibiarkan begitu saja. Allah tidak pernah mencipta manusia sia-sia, iaitu bebas manusia nak lakukan apa. Sebab itu ada satu lagi kehidupan selepas kehidupan dunia dengan tujuan untuk Allah membalas kepada siapa saja yang melakukan kebaikan semasa di dunia ataupun siapa yang melakukan kejahatan semasa di dunia, maka akan dibalas dengan kejahatan ataupun azab Allah.
Maka sebab tu Allah sebut Malik Yaumiddin. Apa saja kamu lakukan, baik ke buruk ke, dosa ke pahala, semua tidak akan terlepas. Walaupun sebesar zarah, di mana Allah akan balas. Malik Yaumiddin. Pada hari pembalasan, pada hari kiamat, ketika itu hanya Allah saja yang berkuasa. Maka lepas tu baru Allah seru, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja kami sembah. Engkau itu siapa? Tuhan inilah yang Bismillahirrahmanirrahim, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Okey, lepas tu macam mana nak sembah Allah? Allah bagi tahu ihdinas siratal mustaqim. Mintalah petunjuk. Mintalah petunjuk yang lurus, supaya dengan petunjuk Allah ini, dengan hidayah Allah, barulah kamu dapat sembah Allah dengan cara yang betul dan cara yang berkesan. Bila beribadat kepada Allah, mesti ada kesan. Kalau beribadat tapi tidak ada kesan, mana ibadat tu ada masalah. Okey? Jadi dalam surah Fatihah, kita minta kepada Allah hidayat 17 kali sehari. Tapi soalnya hidayat tu macam mana? Masuk surah Baqarah, Allah cerita pasal hidayat yang kita minta dalam surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ramai yang tak perasan. Ramai yang minta berkali-kali, berbelas kali setiap hari, dan mungkin dah bertahun-tahun, mungkin dah berpuluh tahun, tapi mereka hanya meminta, mereka tak mencari. Sebab mereka tak diberitahu hidayat tu di mana, macam mana hidayat, bagaimana nak mendapatinya. Yang manusia diberitahu ialah hidup untuk mencari rezeki. Jadi manusia cukup mahir, cukup pakar dalam mencari rezeki. Sebab tu sehingga tidak ada orang yang tidak ada rezeki. Yang miskin ada rezeki, yang kaya ada rezeki. Tapi yang ramai manusia tak ada ialah hidayat. Walaupun mereka sentiasa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi bila kita mohon hidayat, kena baca surah Al-Baqarah. Allah kata, zalikal kitab la raiba fih. Itulah kitab, iaitu Al-Quran, la raiba fih, yang tidak ada keraguan. Apa fungsi? Apa peranan Al-Quran? Hudan lil muttaqin. Jadi yang kita minta hidayat dalam surah Fatihah, rupa-rupanya hidayat itu ada dalam Al-Kitab, iaitu ada dalam Al-Quran. Maknanya, lepas kita minta hidayat dalam surah Fatihah, wajib kita kena tadabbur Al-Quran. Bermula daripada surah Al-Baqarah. Sebab yang kita minta hidayat itu sebenarnya ada dalam Quran, bukan di sekolah, bukan di universiti, bukan di pasar, bukan di ofis kita. Jadi berapa ramai yang lepas minta hidayat dalam solat 17 kali sehari, bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, tapi mereka tak mencari. Sebaliknya bila mereka meminta rezeki kepada Allah, mereka mencari. Minta rezeki, hari pertama mereka dah cari. Kadang-kadang sebelum minta, mereka dah cari. Sebab dalam bab rezeki, mereka cukup faham. Rezeki, kalau cari saja, tak akan dapat. Kalau minta saja, tak akan dapat. Kena cari, kena usaha. Mereka cukup faham. Tapi dalam bab hidayat ni, ramai yang tak faham. Minta berpuluh-puluh tahun, tapi tak cari. Sebab tu dia tak dapat hidayat. Berapa ramai yang solat, berapa ramai yang minta hidayat berpuluh tahun, tapi mereka tetap melakukan dosa. Mereka tetap ambil rasuah. Mereka tetap bercakap bohong. Mereka tetap membuka aurat. Sebab hidayat yang mereka minta, mereka tak cari. Kalau rezeki yang kita nak makan untuk hidup sementara pun kena cari, maka hidayat ni sebenarnya rezeki yang lebih mahal daripada rezeki yang kita cari kat dunia. Hidayat ni ialah rezeki untuk kita kekal di akhirat besok. Maka kalau rezeki yang sementara kita keluar pagi balik petang, daripada muda sampai ketua, walaupun kita makan buang, itu pun kita cari berhari-hari, maka hidayat sebenarnya kena cari lebih daripada kita cari rezeki. Kalau 2 jam kita cari rezeki, sepatut hidayat kena cari 24 jam. Sebab hidayat untuk dipakai selama-lamanya, bukan 70 tahun, bukan 80 tahun. Sebab tu akhirnya bila manusia minta rezeki, minta hidayat tapi tak mencari, akhirnya ramai yang pergi ke neraka. Sebab apa? Mereka tak minta rezeki hidayat. Mereka tak cari rezeki hidayat. Okey, jadi Allah bagi tahu hidayat itu ada dalam Al-Quran. Kalau nak hidayat, kena tadabbur. Zalikal kitab la raiba fih. Lepas tu Allah sebut pula, hasil daripada Quran sebagai hidayat
Akhirnya manusia berpecah kepada tiga dalam surah Al-Baqarah. Daripada hasil Quran ini, manusia terbagi pada tiga golongan. Pertama, yang belajar hidayat, yang mencari hidayat dan mengikut hidayat, iaitu orang al-muttaqin. Sebab tu Allah kata zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk untuk orang bertakwa. Jadi siapa yang bertakwa? Yang kita minta dalam surah Fatihah iaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan yang engkau beri nikmat pada mereka. Nikmat apa? Bukan rezeki, tapi nikmat iman, nikmat hidayat. Inilah golongan pertama iaitu al-muttaqun, orang yang bertakwa. Yang kedua, golongan kedua ialah golongan yang tak ikut Al-Quran. Allah sebut dalam ayat yang ke-6 kan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Golongan kedua yang menolak Al-Quran, hidup tak berpandukan hidayat daripada Al-Quran. Maka Allah kata ini adalah orang kafir dan balasan mereka, Allah kata khatamallah, Allah tutup pintu hati mereka, Allah pekakkan telinga mereka dan Allah tutup mata mereka daripada mendengar, daripada melihat kebesaran Allah. Dan di akhirat besok walahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar. Itu golongan kedua. Satu yang terima hidayah Al-Quran, orang bertakwa, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kedua, golongan yang menolak Al-Quran, yang Allah sebut sebagai orang kafir. Golongan ketiga, yang pada zahirnya menerima hidayah Allah. Mereka solat, mereka mengucap 2 kalimah syahadat, bahkan mereka berjihad bersama Nabi. Tapi hatinya tidak beriman dengan Al-Quran. Mereka menolak hidayah Allah pada batinnya. Golongan ni dipanggil golongan munafik. Jadi yang kita minta hidayat dalam surah Fatihah, Allah terangkan di awal surah Baqarah. Kalau betul kamu nak hidayat, kena cari dalam Al-Quran. Dan bila kamu dah cari, kamu amalkan, kamu masuk golongan al-muttaqun, orang bertakwa, orang yang berjaya. Tapi kalau kamu tak cari ataupun kamu cari tapi kamu tolak, termasuk golongan kedua, iaitu zahir dan batinnya menolak Islam. Dan yang ketiga, orang yang berpura-pura. Orang solat dia solat, orang pergi haji dia pergi haji, tapi hati dia sebenarnya tak cinta kepada Allah. Hati dia sebenarnya tak cinta kepada perintah-perintah Allah yang terkandung dalam Al-Quran. Golongan dipanggil munafik. Dan Allah bagi amaran. Allah bagi amaran pada orang munafik ni. Kalau orang kafir, Allah kata bagi mereka azabun azim, azab yang besar. Orang munafik pula Allah kata apa? Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Sebab penyakit orang munafik bukan pada zahir, tapi penyakit dalam hati. Yang ni penyakit paling bahaya ni. Yang ramai manusia tak fokus. Ramai manusia habis masa untuk jaga penyakit yang pada zahir. Penyakit kulit, penyakit kencing manis, penyakit barah dan sebagainya. Termasuklah COVID-19. Tapi yang manusia tak pelihara, yang tak jaga, ialah fi qulubihim. Dalam hati mereka ada penyakit. Syak, ragu, syirik, riak, dengki. Maka Allah kata orang macam ni, walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Disebabkan apa yang mereka dusta. Okey. 3 golongan. Bila kita baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kita kena perasan kita masuk golongan mana ni. Kalau golongan bertakwa, betul tak kita faham Al-Quran dan kita ikut semua perintah Allah dalam Quran. Kalau belum, mungkin kita tak akan masuklah golongan yang kafir. Sebab kita mengucap, kita solat. Tapi ada kemungkinan kita masuk golongan ketiga, iaitu golongan munafik. Solat, tapi fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang solat. Puasa, tapi Nabi kata berapa ramai orang yang puasa tapi tak ada apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Berapa ramai yang solat malam tapi tak dapat apa kecuali hanya berjaga malam. Itu golongan ciri-ciri orang munafik. Bahkan Nabi kata di akhirat besok ada satu kaum yang bawa amalan soleh yang banyak. Bahkan amalan soleh Nabi sifatkannya seperti gunung yang besar, yang tinggi. Tapi akhirnya Allah jadikan semua amal solehnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, semua Allah jadikan debu yang berterbangan. Sebab apa?
Sebab orang macam ni, Nabi kata bila bertemu dengan benda yang haram, mereka sapu. Bila tak ada orang, mereka buat benda-benda yang haram. Zahir depan orang, nampak baik. Ini golongan yang ketiga, iaitu golongan munafik. Jadi insya-Allah dengan kita tadabbur Al-Quran, ayat demi ayat, kita akan dapat kenal siapa diri kita. Kita masuk dalam golongan mana? Muttaqun ataupun munafiqun. Jangan rasa kita dah selamat. Sebab sahabat Nabi pun masih rasa mereka ada sifat munafik. Walaupun sahabat Nabi dijamin ahli syurga. Sahabat Nabi dijamin ahli syurga, tapi mereka masih risau, masih takut. Mereka termasuk dalam senarai orang munafik. Contohnya Sayyidina Umar, bila sebelum Nabi meninggal, Nabi bagi nama senarai orang munafik kepada Huzaifah Al-Yaman. Kemudian bila Umar tahu nama senarai orang munafik ada pada Huzaifah, itu rahsia, dia tak boleh cerita pada orang. Tapi Umar ni risau, takut apa? Bukan nama orang, takut nama dia ada dalam senarai orang munafik yang Nabi bagi kepada Huzaifah. Lalu dia tanya pada Huzaifah, ada tak nama aku dalam tu? Umar ni telah dijanji sebagai ahli syurga. Bahkan Nabi kata Umar akan berada tempat syurga antara syurga yang tertinggi bersama Abu Bakar, dijamin. Tiba-tiba masih takut, masih risau, dia termasuk dalam senarai orang munafik. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang takut dia ada sifat munafik, itu ciri-ciri orang bertakwa. Dan orang yang rasa dia tidak ada sifat munafik, itulah orang munafik. Jadi orang beriman sentiasa takut, sentiasa risau, sentiasa merendah diri, takut-takut mereka termasuk golongan munafik. Sebab itulah dengan baca Al-Quran, dengan tadabbur Al-Quran, setiap ayat akan mentazkirahkan, akan mengingatkannya, akan menegurnya bila dia tersilap. Allah kata Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Kerana peringatan itu sangat-sangat penting dan sangat memberi manfaat kepada orang beriman. Jadi tazkirah yang terbaik, tazkirah yang paling berkesan ialah Al-Quran. Bahkan Al-Quran Allah namakan dia sebagai zikrun, peringatan. Okey, jelas Jadi setelah Allah bagi tahu petunjuk yang kita minta setiap hari dalam surah Fatihah ada dalam Quran. Yang kedua, Allah bagi tahu daripada Al-Quran ni manusia terbagi pada 3 golongan. Okey, kita sambung ayat hari ini, ayat 22. Allah nak cerita pula. Allah nak menceritakan dan Allah nak mengajak yang 3 golongan ni yang Allah dah sebut sebelum ni. Orang bertakwa, orang kafir dan orang munafik. Apa yang Allah nak ajak? Kalau kamu kafir, jom balik kepada Allah. Sembah Allah. Kalau kamu munafik, jom zahirkan keislaman kamu yang sebenar. Jangan berpura-pura. Kalau kamu dah bertakwa, jaga istiqamah iman kamu, tingkatkan amal soleh kamu. Sebab yang dikira, amalan yang dikira ialah yang di hujung. Hari ini kamu bertakwa, tapi besok belum tentu. Bulan ni kamu bertakwa, bulan depan belum tentu. Subhanallah. Jadi ayat yang kita belajar hari ini ialah rahmat Allah kepada 3 golongan ni. Walaupun Allah dah bagi tahu kalau kamu kafir, azab yang besar. Kalau kamu munafik, azab yang pedih. Tapi masalah dia masih ada tak peluang untuk mereka kembali dan bertobat kepada Allah. Masih ada. Di situlah rahmat Allah. Okey, kita sambung. Okey, kita berhenti sebelum PKP ayat 21. Sepatutnya kita sambung ayat 22. Tapi sebab ayat 21 ni dia berkait dengan ayat 22, kita ulang balik secara ringkas. Apa yang Allah sebut dalam ayat 21? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai an-nas, manusia. Ulama mengatakan biasanya ciri-ciri ayat Makkiyah, ayat-ayat ataupun surah Makkiyah yang turun di Mekah, biasanya ada sebut ya ayyuhallazi, ya ayyuhan nas. Jadi ya ayyuhan nas biasanya turun di Mekah. Adapun turun di Madinah biasanya ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Okey? Tapi sekarang ya ayyuhan nas ni
Surah Baqarah, sepakat ulama dia adalah Madaniyah. Turun di Madinah. Sedangkan ciri-ciri surah Madaniyah ataupun ayat Madaniyah ialah Ya ayyuhallazina amanu. Allah bercakap dengan orang beriman. Maka jawapannya ialah kebiasaannya surah Makkiyah biasanya Ya ayyuhan nas. Surah Madaniyah biasanya Ya ayyuhallazina amanu. Kebiasaan, tapi tak semestinya. Sebab tu dalam ayat ni, walaupun ayat ni ataupun surah Baqarah adalah Madaniyah, yang sepatutnya Ya ayyuhallazina amanu, tapi Allah sebut di sini Ya ayyuhan nas. Okey? Wahai manusia. Bila sebut manusia, masuk semua sekali. 3 golongan sebelum ni. 3 golongan sebelum ni. Siapa? 1, muttaqun. Yang kedua, kafir. Yang ketiga, munafik. Jadi wahai manusia, u'budu. U'budu makna sembahlah oleh kamu. Sembahlah oleh kamu. Apa makna sembah? Kita kena faham apa makna sembah. Sebab u'budu ni daripada perkataan ibadah. Ibadah makna dia dalam bahasa ialah tazallul. Tazallul wa khudu'. Apa makna tazallul? Rendah diri, wa khudu' dan tunduk. Jadi ibadat, u'budu ni daripada perkataan asalnya ibadat, dan ibadat maknanya tazallul wa khudu'. Dari segi bahasa iaitu rendah diri dan tunduk. Jadi apa maksud tunduk? Iaitu semua kehidupan kita daripada bangun pagi sampai tidur, semua kita tunduk pada kehendak Allah. Tak ada satu pun yang kita buat mengikut nafsu ataupun mengikut pendapat orang ataupun mengikut orang ramai. Jadi semuanya mesti rendah diri kepada Allah dan tunduk pada Allah. Daripada bangun pagi, mandi, makan, pergi kerja, solat, kita rehat apa semua kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah seorang ulama dia bagi makna ibadat ialah, kalau orang tanya apa makna ibadat, mungkin kita akan jawab apa? Solat, puasa, haji, zakat. Itu bukan makna ibadat, itu rukun Islam. Makna ibadat ialah apa saja yang Allah suka dan Allah redha, sama ada perbuatan ataupun perkataan, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Itu makna ibadat yang lengkap. Saya ulang. Ibadat ialah apa saja yang Allah suka dan Allah redha, sama ada perkataan ataupun perbuatan, sama ada yang zahir, yang nampak ataupun yang batin. Kita bercakap kan, kita wajib bercakap apa yang Allah redha je. Bila Allah tak redha, wajib kita diam. Sebab itulah kadang-kadang diam tu menjadi ibadat. Kenapa diam? Sebab saya tak ada benda yang baik untuk saya cakap. Maka diam kita adalah ibadat. Kita jumpa orang, kita senyum. Orang katanya, kenapa senyum? Saya nak beribadat pada Allah. Adakah senyum itu adalah ibadat? Ya, sebab apa yang Allah redha, apa yang Allah suka. Senyum kepada saudara kita ialah satu ibadat yang Allah suka. Maka senyum. Jadi, bila kita faham ibadat secara lengkap, maka kita akan dapat jadikan semua kehidupan kita daripada bangun pagi sampai tidur semua ibadat, semua pahala. Tapi kalau kita belajar daripada sekolah ke, daripada rumah ke, kita hanya diajar ibadat tu ialah solat. Ibadat ialah puasa bulan Ramadan. Ibadat ialah bila keluarkan zakat. Ibadat ialah haji. Maka akhirnya kita akan dapat dua watak.
dalam seorang. Watak yang orang yang sama tapi dua watak. Masa solat nampak macam orang Islam. Lepas solat tak ada beza dengan orang bukan Islam. Masa pergi Mekah nampak rupa macam orang Islam. Bila balik Malaysia, kadang-kadang bukan balik Malaysia, dalam kapal terbang dah berbeza dah. Sebab apa? Sebab fahaman salah terhadap ibadat. Dia faham ibadat ialah solat. Jadi masa solat dia tutup aurat. Lepas solat dia buka. Itu fahaman yang salah. Sebab tu bila kita tadabbur Al-Quran, ayat demi ayat, Al-Quran akan membetulkan kefahaman kita, Al-Quran akan membetulkan ibadat kita, dan akhirnya Al-Quran menjadikan kita manusia yang terbaik. Tapi kalau kita terima Islam daripada mulut orang, daripada mulut ustaz, bukan daripada Quran, Islam kita akan tempang. Islam kita tak nampak cantik. Islam kita akan tak boleh dijadikan contoh. Islam kita tidak ada tarikan kepada non-Muslim. Sebab Islam kita hanya kefahaman berdasarkan rukun Islam. Islam ialah solat. Islam ialah puasa. Islam ialah haji. Sebab tu bila bulan Ramadan dengan bulan lain, umat Islam sangat berbeza kalau di masjid. Kenapa bulan Ramadan ramai, bulan lain tak ramai? Sebab kita salah faham pasal ibadat. Kita faham masjid ni seolah kena pergi bila bulan Ramadan, bila ada solat tarawih. Itu salah. Sebab tu suasana sahabat pergi ke masjid di zaman Nabi tak ada beza. Bulan Syawal, bulan Zulkaidah dengan bulan Ramadan sama ramai. Sebab mereka faham kewajipan solat berjemaah di masjid sepanjang masa, bukan bulan Ramadan sahaja. Okey? Jadi ibadat ialah, saya ulang, kadang-kadang kita pergi masjid kan. Kita pergi masjid, kita pijak selipar orang. Kita pergi lewat nak kejar saf kan. Kita pijak selipar orang. Kenapa kita pijak? Sebab kita faham ibadat ialah solat. Jaga hati orang, tidak menyakitkan hati orang, kita kata itu bukan ibadat. Jadi kita pijak. Sebenarnya kita pijak tu kita dah bukan buat ibadat pada Allah. Bahkan kita buat dosa. Sebelum buat benda yang baik, kita dah buat dosa. Macam mana solat kita nak khusyuk? Kadang-kadang dalam masjid pun kita menyakitkan hati orang. Sebab target kita nak solat. Target kita ibadat ialah solat sahaja. Akhirnya akhlak kita langsung tak menggambarkan akhlak seorang beriman. Okey? Jadi sembahlah Tuhan, Rabbakum, pencipta kamu. Tengok Allah nak mengajar kita, Quran nak mengajar kita, bila suruh kena bagi tahu sebab. Cara pendidikan yang berkesan, kita sebagai ibu bapa ke, sebagai guru ke, sebagai pensyarah ke, cara pendidikan yang berkesan ialah apa yang Allah ajar dalam Al-Quran. Apa dia? Bila kita suruh ataupun kita larang, kena bagi tahu sebab. Supaya apa? Supaya pelajar kita, anak kita akan terima arahan tu dengan penuh yakin, dengan penuh rasa seronok. Sebab dia tahu sebab. Maka Allah bagi tahu, sembahlah Tuhan kamu. Di sini Allah perintah dan di sini Allah bagi tahu sebab. Apa sebab kena sembah Allah? Apa sebab kena sembah Allah? Jawapannya ialah dalam perkataan Rabb. Sebab dia mencipta kamu. Jadi Allah nak bagi tahu kalau nak sembah, sembahlah yang hebat. Kalau nak dengar cakap, dengarlah cakap Tuhan yang mencipta kamu. Kenapa kamu nak dengar cakap bapa kamu dan dengar cakap bos kamu yang tak mencipta apa-apa kamu, tiba-tiba Tuhan yang mencipta kamu tak dengar. Jadi makna di situ ada masalah. Kita salah dengar cakap ataupun salah ikut arahan. Sebab itulah kalau kita ikut arahan Allah, kita akan jadi anak yang soleh. Sebab Allah juga suruh kita taat pada mak bapak. Kalau kita ikut arahan Allah, kita akan jadi pekerja yang amanah. Sebab Allah juga suruh kita amanah. Okey, kemudian Allah kata mencipta kamu, allazi yang khalaqakum, yang telah mencipta kamu. Kalau Rabb ni makna tiga makna. Satu, pencipta, al-khaliq. Yang kedua, al-malik. Yang ketiga,
Ar-Rabb mesti ada tiga. Satu, Al-Khaliq, dia pencipta. Yang kedua, dia pemilik. Al-Malik. Ada orang mencipta tapi dia tak memiliki apa yang dia buat. Ada orang buat rumah, lepas siap dia balik kampung. Yang tinggal dalam rumah tu orang lain. Jadi Allah mencipta dan Allah juga memiliki. Yang ketiga, Al-Mudabbir. Al-Mudabbir. Dia juga yang mengurus. Jadi kenapa kita tak boleh sembah Tuhan yang pencipta kita? Pertama. Yang kedua, dia pemilik kita. Dia tuan kita. Buktinya apa? Kalau dia nak bagi sakit, kita tak boleh buat apa. Kalau dia nak bagi kita mati bila-bila masa, di mana-mana saja, kita tak boleh buat apa. Kalau dia nak kita sakit kencing manis dan dipotong kaki, kita tak boleh buat apa. Sebab apa? Dia adalah Al-Malik, pencipta. Jadi yang Tuhan ada sifat macam inilah sepatutnya manusia sembah. Kemudian Allah menciptakan kamu, kemudian Allah beritahu wallazina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu. Kenapa Allah beritahu? Sekarang arahan ni kepada kita. Kan? Tapi kenapa Allah kata sembahlah dia? Sebab dia cipta kita dan dia juga mencipta orang yang sebelum kamu. Apa faedahnya? Apa faedah kepada kita bila Allah beritahu dia juga mencipta yang sebelum kita? Bapa kita, atuk kita, moyang kita, bahkan daripada Nabi Adam, Tuhan yang satu itulah yang mencipta. Apa faedah untuk kita? Boleh jawab? Boleh jawab soalan. Kita ada dua channel malam ni. Satu live Facebook, yang kedua melalui Zoom. Jadi apa faedah Allah bagi tahu Tuhan mencipta kita, maka kita kena sembah dia. Yang kedua, Allah begitu juga, dia juga mencipta mereka yang sebelum kita. Apa faedah? Boleh jawab soalan yang ikut Zoom. Dia boleh direct cakap ke? Boleh Ustaz, boleh. Okey, boleh jawab soalan. Ni senyap kan, tak ada suara ke, tak ada jawapan. Apa soalan dia Ustaz? Apa faedah dia? Rabak kumur. Apa faedah Allah bagi tahu sembah dia? Sebab dia Allah mencipta kita. Okey, kita fahamlah. Kena sembah Allah sebab Allah cipta kita. Tapi Allah bagi tahu juga, dia juga mencipta orang yang sebelum kita. Tak ada kaitan dengan kita. Jadi apa faedah Allah bagi tahu dia cipta juga orang yang sebelum kita? Dia nak bagi tahu yang dia cipta semua Ustaz. Yalah, betul lah. Apa tujuan, apa sebab? Inilah satu-satunya yang kita boleh sebab. Betul. Mana Allah nak bagi tahu? Kalau Allah tak bagi tahu, dia juga mencipta orang sebelum ni, mungkin orang boleh faham. Allah hanya cipta kita, tapi yang orang sebelum ni Tuhan lain. Kalau ada Tuhan lain yang mencipta manusia, mana Tuhan yang kita sembah tak hebat sangat. Boleh faham? Jadi Tuhan ni sangat-sangat hebat. Dan Tuhan ni satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Bukan cipta kita saja, tapi dia cipta semua sekali. Termasuklah daripada Nabi Adam, bahkan termasuk makhluk yang lain. Jadi tidak ada sebab untuk kita menduakan Tuhan, mensekutukan Allah. Tidak ada sebab. Okey. Kemudian apa tujuan ibadat? La'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Okey, apa makna bertakwa? Apa makna takwa? Takut Allah, Ustaz. Takut? Takut pada Allah. Takut tu macam mana? Sebab ada orang takut pada polis kan, ada orang takut pada hantu. Sama tak? Dia kalau takut pada polis, dia buat apa?
Dia lari lah. Dia lari kan. Kalau takut pada hantu, lari. Tapi bila takut pada Allah, ada beza tak? Semua perintahnya kita ikut dan semua larangannya kita tinggalkan, Ustaz. Okey. Definisi takwa tu betul. Semua perintah Allah kita ikut dan semua larangan kita tinggal. Tapi soalannya, kita tahu tak semua perintah Allah sehingga kita laksanakan semua dan semua larangan Allah kita tahu? Adakah kita tahu semua? Saya tak tahu Ustaz, pasal tu kita tak dapat dengan Ustaz ni. Ini jawapan malam ni, jawapan sebelum ni. Jadi soalannya sebelum ni bukan malam ni. Sebelum ni kita dah jadi orang bertakwa tak? InsyaAllah, Ustaz. Tak boleh. InsyaAllah jawapan salah. InsyaAllah sekiranya Allah kehendaki. Dan insyaAllah ni untuk benda yang akan datang. Okey. Kalau yang dah lepas, kalau betul, Alhamdulillah. Jadi sebelum ni adakah kita dah jadi orang bertakwa? Kena jadi orang tahu Ustaz. Apa dia? Kena jadi orang yang bertakwa. Tak kita banyak tak sebut ni insya-Allah jadi dah pun. Orang jadi. Tak, okeylah. Kalau tak nak jawab, saya jawablah. Saya belum jadi orang bertakwa. Saya belum jadi orang bertakwa. Sebab apa? Sebab definisi takwa ialah melaksanakan semua perintah Allah. Dan semua perintah Allah saya belum tahu. Saya tengah bertadabbur kan. Jawapannya saya sedang dalam proses nak menjadi orang bertakwa. Selagi saya tak faham semua perintah Allah dan tak laksanakan, saya belum orang bertakwa. Boleh? Boleh ke? Okey. Sebab itulah, ramai orang puasa tapi masih buat maksiat kan? Kita tahu tak apa tujuan puasa? Tak, Allah sebut jelas tujuan puasa. Ayat-ayat puasa ni kita lupa kan? Bila bulan Ramadan baru ingat. Ayat daripada awal, apa dia? Dia ingat la'allakum tattaqun je. Ingat tak ayat pasal wajib puasa? Ya? Al-Baqarah 183. Ayat surah? 183. Saya tak tanya nombor ayat, saya tanya ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Habiskan? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum La'allakum? Okey. Wahai orang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu asyam, puasa. Sebagaimana diwajib pada orang yang sebelum kamu. La'allakum? Sama kan? La'allakum tattaqun. Betul? Tapi kita nampak tak? Setiap kali selepas Ramadan, lahir tak manusia yang bertakwa hasil daripada puasa? Nampak tak? Nampak tak? Tak nampak? Pasal apa tak nampak? Kalau zaman Nabi, bulan puasa ni menyebabkan mereka semakin kuat. Ibadatnya semakin bertambah. Bahkan Nabi pernah berperang di bulan Ramadan. Nabi pernah menang berperang di bulan Ramadan. Kenapa? Sebab hasil puasa menjadikan mereka semakin bertakwa, iman mereka semakin meningkat. Tapi kita biasa kalau masuk bulan Ramadan, iman kita semakin kuat, fizikal kita semakin kuat ataupun semakin mengantuk. Dia lambat sampai. Zoom pun lambat sampai. Cepat. Lagi cepat daripada Facebook. Okey. Semua jawapan lambat lah. Jawapan lambat. Jawapan yang lambat. Tadi tak clear lah Ustaz. Oh, tak clear. Sekarang dah clear dah? Clear Ustaz, sangat clear. Kita nak faham. Clear. Kita nak faham. Clear tapi tak ada jawapan. Jadi kita nak faham sekarang, tujuan ibadat jelas supaya bertakwa. Tujuan puasa supaya bertakwa. Tujuan solat pun sama.
Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kenapa dalam kerja buat kita, okey, boleh dengar? Okey, saya ulang soalan. Kenapa dalam kerja buat kita jelas matlamat dan ada hasil? Contohlah, kita makan tujuannya nak kenyang. Lepas makan mesti kenyang. Tujuan kita mandi nak bersihkan badan. Lepas mandi bersih badan. Jelas. Kita nak pergi ke mana? Ke Mekah. Ha? Tujuan nak pergi Mekah. Dan kita akan sampai ke sana. Tiba-tiba ibadat tujuannya bertakwa. Tapi tak sampai-sampai tahap takwa. Lepas solat masih buat maksiat. Lepas puasa masih buat maksiat. Lepas buat umrah haji masih buat maksiat. Kenapa? Sebabnya kita diajar dengan cara yang tidak tepat. Iaitu ibadat hanya waktu tertentu, masa tertentu, tempat tertentu. Dalam waktu solat, okey, itu takwa, itu ibadat. Lepas solat, tak ada kaitan. Masa pergi haji, pergi umrah, itu ibadat. Bila balik je daripada haji, macam seolah tidak ada kaitan. Sebenarnya takwa tu ialah melaksanakan perintah Allah sepanjang masa, 24 jam. Sebab tu Allah kata apa? Wa ma khalaqtu al-jin wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. illa Ayat ni biasa kita dengar dan rasanya kita boleh terjemahkan. Tapi penghayatannya kita tak tahu setakat mana. Cuba terjemah. Wa ma khalaqtu, tidak aku. Tengok bahasa Al-Quran. Pertama ada ma, tidak. Tidak. Yang kedua ada illa, kecuali. Allah kata tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mereka beribadat. Maknanya ibadat berapa lama? Allah perintah kita beribadat pada dia berapa lama? Berapa jam satu hari? Selamanya 24 jam. 24 jam. 24 jam kan? Tapi saya nak, ya? Tapi kalau kita tengoklah, maaf saya cakap, ramai kita tengok ada orang tu masa pergi masjid okey. Tapi bila kita tengok waktu pagi dia jogging tu, pakai pakaian yang membuka aurat. Pergi masjid setengah jam je. Tapi masa dia jogging, masa dia exercise tu, kadang-kadang sampai 2 jam buka aurat. Jadi di mana ibadat 24 jam? Dan banyak lagi contoh, Kadang-kadang kita tengok orang tu buka aurat. Tiba-tiba masuk waktu salat, dia buka telekung, dia tutup aurat. Jadi kenapa berlaku macam tu? Sebab dia tak faham mana ibadat. Ibadat tu ialah wajib tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada bangun pagi sampai tidur balik. 24 jam. Kalau kita faham mana ibadat, kita akan berjaya menjadikan kehidupan kita semuanya adalah ibadat. Kehidupan kita daripada bangun pagi sampai malam, semuanya adalah pahala. Tapi kalau kita salah faham, ibadat kita boleh jadi terbatal. Ibadat kita yang hanya solat, yang hanya bulan Ramadan sahaja, yang hanya musim haji saja, mungkin boleh dibatalkan oleh amalan yang di luar solat ataupun di luar bulan Ramadan. Okey. Kemudian Allah bagi tahu, kita sambung. Kita sambung. Kemudian bila Allah suruh kita beribadat, Allah sediakan kemudahan. Allah kata allazi, yang ja'ala, dia telah menjadikan lakum, untuk kamu, al-arda, bumi, firasha. Firasha ni makna hamparan. Firasha makna hamparan. Dalam ayat lain Allah guna perkataan mihada. Alam naj'alil arda mihada. Makna dia sama. Dalam surah Amma Yatasaalun kan. Mihada, firasha.
Jadi Allah kata, dia telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan. Apa gangguan? Boleh kontrol tak? Mute kan? Okey dah. Mute kan suara. Kalau ada soalan baru buka. Tapi yang buka tu budak, tak tanya soalan pun. Okey. Allah tengok Allah beritahu rahmat Allah, dia yang menjadikan untuk kamu bumi sebagai apa? Hamparan. Apa yang Allah nak beritahu? Allah jadikan bumi ni mudah untuk kita tinggal, mudah untuk kita bekerja, mudah untuk kita berjalan ke mana-mana. Seumpama hamparan, kapet. Kapet dalam rumah kita kan, rata je. Mungkin timbul soalan, rata macam mana Ustaz? Ada bukit, ada gunung. Sebenarnya bukit dan gunung tu adalah sebagai pelengkap kepada bumi. Sebab dengan gunung dan bukit itu, Allah jadikan dia sebagai pemasak kepada bumi. Tapi selain pada tu, kebanyakan bumi adalah firasha, hamparan. Jadi Allah nak beritahu, Allah tak zalim. Allah suruh kita sembah dia dan Allah sediakan prasarana. Kalau Allah suruh kita sembah dia, kemudian Allah jadikan bumi ni susah, tinggi, rendah, tanah pula lembut, nak buat rumah pun tak boleh, nak berjalan pun tak boleh, itu tak adil. Jadi tak adil. Sebab tu Allah sediakan semua prasarana supaya kita tidak ada alasan untuk tidak sembah dia. Itu bumi was-samaa, dan Allah jadikan sama, langit. Bina'a. Bina'a apa makna? Dia bina'a dah jadi bahasa Melayu. Binaan. Binaan. Jadi Allah jadikan bumi hamparan, langit pula sebagai binaan. Kenapa Allah kata binaan? Sebab Allah nak bagi tahu langit ni 7 lapis, yang kedua tinggi, yang ketiga sangat besar dan luas. Bahkan langit lebih luas daripada bumi. Langit ni meliputi bumi. Jadi bila benda yang besar, luas, hebat, maka seumpama satu binaan. Satu binaan yang, apatah lagi langit ni adalah satu binaan yang kukuh. Allah sebut dalam surah lain, was-samaa banainaha biaidin. Langit itu kami bina dengan kekuatan. Jadi untuk apa pula? Apa faedah Allah jadikan langit sampai 7 lapis? Kalau bumi jelaskan, tempat kita tinggal, untuk kita cari rezeki. Tapi langit apa faedah untuk kita? Boleh jawab yang Zoom? Apa faedah langit? Dia sebab itulah Allah suruh kita berfikir. Kan Allah suruh kita berfikir tentang langit. Dalam surah apa dah? Ali Imran. Al-Mulk kan? Yang Allah kata tengoklah berkali-kali. Tengok apa? Langit. Yang Allah suruh kita tengok langit, kita tak tengok. Yang Allah tak suruh tengok drama Korea, kita tengok pula. Jadi kenapa? Apa faedah Allah cipta langit? Kehebatan Allah. Faedah untuk kita apa dia? Berarti ada Maha Pencipta yang Maha Berkuasa. Yalah, faedah untuk kita apa? Bagi hujan. Tak, hujan sebenar. Untuk kita teduh. Tak, dia macam mana untuk teduh? Kita jadi panas sebab matahari kan? Matahari ni bawah pada langit ke atas langit? Bawah. Kalau ada matahari, dia tak akan teduh dengan langit sebab langit duduk atas matahari.
Ramai yang menjawab untuk menunjukkan kebesaran Allah. Cuma soalan saya, apa faedah untuk kita? Apa faedah untuk kita kalau langit dicipta untuk menunjukkan kebesaran Allah? Apa faedah? Merasa diri hamba. Merasa diri tu hamba sebab Allah tu maha berkuasa. Sebenarnya Allah nak bagi satu nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar bagi orang beriman bukan rezeki ya, tapi nikmat yang paling besar ialah kenal Allah. Nikmat yang paling besar ialah kenal Allah. Macam mana kita nak kenal Allah dan kita nak rasa Allah tu hebat? Salah satunya Allah cipta langit sampai 7 lapis. Dan bila kita betul-betul kenal Allah, kita akan cinta. Dan bila betul-betul kita cinta Allah, kita akan laksana semua perintah Allah. Yang berat pun kita akan rasa ringan je. Sebab apa? Cinta. Betul tak? Kerana cinta, semua yang susah akan menjadi senang. Betul kan? Tengok kita cinta pada dunia, kita sanggup keluar pagi balik petang kan? Sampai datang macam-macam penyakit. Tapi kita buat juga sebab cinta nak cari rezeki. Tapi bila solat kita buat cincai. Bila solat kita buat lambat. Bila solat kita buat ringkas. Sebab apa? Kenapa? Tak cukup cinta. Tak cukup cinta. Kenapa tak cukup cinta? Sebab kita tak rasa, kita tak kenal Allah. Kenapa tak kenal Allah? Sebab kita tak berfikir tentang ciptaan Allah. Allah cipta langit 7 lapis. Dan sebagai satu binaan, sebenarnya Allah nak perkenalkan diri dia. Dan tak mungkin kita kenal, melainkan kita berfikir. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Mulk, tengoklah langit berkali-kali. Tengok. Sampai kamu rasa, ya Allah memang hebat. Masa tu kita tak akan solat lambat. Masa tu kita tak pandang enteng untuk buat maksiat. Buat maksiat walaupun kecil, tapi bila tengok Allah yang hebat, maksiat yang kecil pun kita rasa macam tak patut kita buat. Sebab apa? Sebab maksiat kecil untuk lawan Tuhan yang hebat. Akhirnya tak jadi. Itu yang penting tu. Bila kenal Allah melalui ciptaannya, kita cinta. Bila kita cinta, kita letak perintah Allah nombor 1 dalam hidup kita. Kita pergi ke mana pun kita akan solat awal waktu. Sebab apa? Sebab cinta kepada Allah. Sebab tu kata pepatah Arab, innal muhibbah liman yuhibbu yuta'. Orang yang cinta pada seseorang, dia akan taat kepada orang yang dia cinta. Itu cinta. Tapi ramai yang solat lambat. Cari rezeki Allah, duduk atas muka bumi Allah. Tapi bila sembah Allah, lambat. Sebab tidak ada cinta. Dia tak kenal. Okey? Jadi Allah kata, bumi sebagai hamparan. Langit pula sebagai binaan. Siapa jawab tadi? Langit untuk turun hujan. Bukan. Hujan bukan turun daripada langit. Hujan turun daripada awan. Kemudian wa anzala. Dan dia telah menurunkan. Minas sama. Dari? Langit. Sama ni, Allah menurunkan dari sama ma'an. Air. Air apa ni? Hujan. Air hujan. Okey. Bila air hujan turun daripada langit ke daripada awan? Awan. Jadi nak terjemah apa ni sama ni? Awan ke langit? Awan. Awan dalam bahasa Arab makna dia as-sahab. Ini awan. Allah sebut dalam surah Ali Imran, wal musakhkhar bainas sama'i wal ard. Awan tu ialah antara langit dan bumi. Jadi kenapa Allah kata awan tapi Allah guna perkataan langit? Sebenarnya sama ni, as-sama dalam bahasa Arab, belajar bahasa sikit. As-sama dalam bahasa Arab ialah kullu ma alaka. Apa saja yang tinggi, maka dia adalah as-sama. Apa saja yang tinggi, dia adalah sama. Sebab itulah langit itu dipanggil sama. Bukan sebab dia langit, tapi sebab dia tinggi. Jadi terjemah di sini ialah awan. Sebab awan berada di tempat yang tinggi. Okey. Allah menurunkan hujan. Ma'an. Fa akhraja, lalu dia
dia keluarkan. Mengeluarkan. Bihi, dengannya. Dengan apa ni? Lalu Allah menurunkan hujan, lalu Allah mengeluarkan dengannya, iaitu dengan air hujan. Di sini maksudnya sebablah. Allah keluarkan dengan sebab air hujan. Allah keluarkan apa? Minas samarat, dari samarat apa dia? Buah-buahan. Sebagai apa? Rizqan, rezeki. Lakum, bagi kamu. Okey. Maka bila Allah sebut Allah sediakan kemudahan, satu, tempat tinggal, bumi. Yang kedua, langit sebagai bukti kebesaran Allah. Yang ketiga, makan. Betul tak? Kita perlu 3 je. Satu, tempat tinggal. Yang kedua, langit, bumbung, tempat berteduh. Yang ketiga, makanan. Makanan. Maka Allah kata apa? Fala taj'alu, maka la taj'alu, janganlah kamu menjadikan lillah, bagi Allah, andadan. Andadan ni jama'ah plural. Kalau satu, nidun. Nidun ni maknanya sekutu. Satu, nidun. Kalau ramai, andada. Maka jangan kamu menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu ta'lamun, kamu tahu. Tahu apa ni? Mengetahui bahawa Allah Maha Pencipta. Kamu tahu Allah jadikan bumi sebagai hamparan untuk kamu. Kamu tahu Allah jadikan langit sebagai binaan yang menunjukkan kebesaran Allah. Dan kamu tahu Allah menurunkan hujan. Dengan hujan itu Allah keluarkan buah-buahan dan sebagai rezeki pada kamu. Semua kamu tahu. Tiba-tiba kamu sembah berhala. Patut tak? Fala taj'alu lillahi andada. Logik tak? Jadi kalau orang berfikir, kenapa aku nak ikut manusia? Manusia tak pernah jadikan bumi ni rata. Manusia tak pernah cipta langit. Manusia tak pernah keluarkan tumbuhan daripada tanah. Jadi kenapa aku nak dengar cakap manusia dan aku lupa kepada pencipta yang sebenar? Jadi dengan kita tadabbur Al-Quran, akhirnya Al-Quran membimbing kita, mengajak kita supaya kita hanya menyembah Allah sahaja. Berapa ramai yang dengar cakap manusia kan? Kadang-kadang bila kita minta kerja ataupun minta nak masuk belajar universiti untuk anak kita ke, kita terima semua syarat. Padahal universiti tak pernah mencipta kita, universiti tak pernah mengeluarkan buah-buahan daripada bumi. Kadang-kadang kita dapat kerja, kita dengar semua arahan peraturan syarikat tu. Walaupun bos syarikat tu adalah bukan Islam. Sedangkan syarikat tu, bos tu tak pernah mencipta bumi, tak pernah mencipta langit dan tak pernah menurunkan air hujan. Jadi kenapa? Kenapa aku hipokrit? Kenapa hipokrit? Kadang-kadang syarikat kita bekerja tu suruh kita pakai uniform. Yang kita pun tak suka warna. Tapi demi nak cari makan, kita ikut dia. Walaupun tak menutup aurat. Sedangkan yang bagi rezeki bukan syarikat, Allah. Jadi dengan kita berfikir ni, menjadikan kita orang yang waras. Rupa-rupa selama ni aku buat salah. Kita buka aurat, kita ikut peraturan keluar pagi, balik petang, sampai solat pun lewat. Semua tu bukan memberi apa kebaikan pada kita, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi di sini juga Allah nak bagi tahu, rezeki tu siapa bagi? Rezeki siapa bagi? Allah. Jadi sebenarnya punca manusia tak ikut perintah Allah, apa punca? Punca utama. Yang tak solat langsung, yang solat tak cukup, yang solat lambat, yang solat tak khusyuk. Kenal Allah. Apa dia? Tak kenal Allah. Tak kenal Allah, tapi dia hafal rukun iman. Sibuk cari Cara tak betul. Sibuk cari? Tak faham. Cara tak betul. Sibuk cari
Sebut cari rezeki. Kan Allah dah beritahu, dia yang bagi rezeki. Lebih cintakan dunia. Ha? Kenapa dia lebih cintakan dunia? Sebenarnya, apa dia? Tadabbur. Saya nak tanya ni, yang mendengar ni, pelajar-pelajar online ke, live ke, Zoom ke, ada tak yang masih solat lambat? Ada. Ada? Ramai tak? Ramai tak? Ramai. Ramai? Dalam ramai-ramai ni, okey. Tak ada? Betul ke tak ada? Bercakap benar adalah ibadat. Saya Ustaz. Okey. Ramai orang solat lambat, tapi ramai tak yang pergi kerja lewat? Ramai. Tak. Tak ramai kan? Saya ikut panjul. Jadi kenapa bila pergi kerja nak cari rezeki on time? Awal, kadang-kadang sebelum pukul 8 dah ada kat office. Basikal. Ha? Sebab kena majikan tak kenal Tuhan. Apa dia? Kena majikan tak kenal Tuhan. Kena majikan tak kena Tuhan. Aku tak faham tujuan hidup. Ibadah tu, maksud ibadah tu displitkan antara rukun Islam dan sepatutnya hari-hari 24 jam. Okey, jawapan semua tu tak salah. Tapi bukan jawapan yang saya nak. Tu channel mana pula masuk tu? Ha? Mute kan? Ha? Mute kan? Okey. Saya nak ajak semua pelajar berfikir sejenak. Saya pernah sebut dalam kelas yang lepas kan. Isu cari rezeki, takut tak dapat rezeki, tak berlaku di zaman Nabi. Nabi dan para sahabat tak pernah fikir pasal rezeki. Yang mereka sentiasa menunggu ialah perintah Allah. Bila Allah perintah aja, mereka laksanakan. Tanpa mereka persoalkan pasal rezeki dan tanpa mereka menjadikan alasan sebab nak cari rezeki mereka tak dapat laksanakan perintah Allah. Tak ada. Alasan tu tak ada. Dengar je ayat Quran, terus mereka laksanakan. Langsung tak timbul soal rezeki. Kalau kami ikut perintah Allah, kami nak makan apa? Kalau kami pergi berdakwah, siapa nak tanggung anak isteri? Soalan tu langsung tak ada dalam kepala Nabi dan para sahabat. Kita pula ada kerja tetap, ada gaji tetap kan? Tapi perintah Allah selalu diabaikan. Logiknya, kita yang ada kerja tetap, ada income yang tetap. Logiknya, kita yang paling awal melaksanakan perintah Allah. Dan Nabi para sahabat tidak ada kerja tetap. KWSP pun tak ada, pinjaman mara pun tak ada. Sepatut Nabi dan para sahabatlah yang melewatkan perintah Allah. Tapi kenapa Nabi dan para sahabatlah orang yang paling utama, paling dahulu melaksanakan perintah Allah? Hari ini dengan ayat, hari ini juga mereka laksanakan. Masjid Nabi sentiasa penuh 5 waktu. Walaupun dalam keadaan dhaif. Jadi kenapa berlaku macam tu? Berapa ramai yang gaji tetap, gaji besar, tapi perintah Allah tetap diabaikan. Tak yakin hari akhirat. Tak yakin pada hari akhirat. Pasal apa tak yakin? Belum beriman. Masalah silibus kita Ustaz. Masalah silibus kita yang kita terima dulu tak menunjukkan untuk kita cinta, kita patuh dengan arahan Allah. Cinta dunia Ustaz. Cinta dunia. Cinta dunia pasal apa? Pasal apa cinta dunia? Baru belajar Ustaz. Baru belajar. Okey, saya dalam kelas yang lepas saya bagi analogi lah. Kan? Nabi dan para sahabat ni, bila dia kenal Allah, bila dia kenal Allah, iaitu Allah pencipta langit dan bumi, bahkan dalam ayat lain Allah kata, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah kata apa? Di langit itu rezeki kamu. Di langit, besar tak langit? Besar.
Jadi Allah kata di langit itu semua rezeki kamu dan apa yang kamu dijanjikan. Jadi bila Nabi dan para sahabat betul-betul kenal Allah dan mereka dengar cakap Allah, langsung mereka tak risau, mereka tak fikir pasal rezeki. Sebab apa? Sebab yang mereka dengar ialah cakap pemberi rezeki. Jadi kalau ikut cakap pemberi rezeki, kenapa aku nak risau kepada rezeki? Sebab aku dengar, aku sedang cakap pemberi rezeki. Aku sedang ikut perintah pemberi rezeki. Jadi kenapa aku nak risau? Kenapa aku nak persoalkan pasal rezeki? Yang Nabi dan para sahabat persoalkan apa dia? Bila aku tak dengar cakap pemberi rezeki, itu ada masalah rezeki aku. Boleh faham? Kita pula berfikir terbalik. Kita tak kenal Tuhan dan kita tak yakin yang memberi rezeki sebenarnya Allah. Yang kita rasa apa dah? Yang memberi rezeki ialah usaha kita. Bila aku tak bekerja, aku tak dapat rezeki. Maka akhirnya kita abaikan perintah Allah. Sebab kita berfikir dengan bekerja dapat rezeki, maka perintah Allah dipinggirkan. Tambah-tambah sekarang musim COVID-19 kan. PKP ni banyak yang cerita masalah rezeki. Tapi jarang kita kedengaran orang yang menceritakan aku dah lama solat lambat. Aku dah lama buka aurat. Aku dah lama mengumpat. Aku dah lama kufur nikmat pada Allah. Tak ada orang merungut. Yang merungut ialah pasal rezeki. Sebenarnya antara sebab rezeki mereka sempit ialah sebab mereka tak dengar cakap pemberi rezeki. Dan sebab itulah Nabi daripada sahabat, walaupun kehidupannya sederhana, tapi tak ada seorang pun mati kebuluran. Tak ada seorang pun takut pasal rezeki. Walaupun zaman Nabi ada ahli sufah. Ada golongan miskin duduk di masjid Nabi. Tak ada masalah. Bahkan golongan sufah ni, yang fakir ni, langsung tak meminta walaupun mereka miskin. Tetapi bila Nabi isytihar perang, mereka berlomba yang pertama nak pergi sahut untuk pergi berjihad. Bukan nak minta rezeki, tapi nak minta Nabi bawa mereka pergi berjihad. Sebab mereka yakin dengan taat pada Allah, rezeki dijamin. Kita pula yakin dengan kita bekerja keras, rezeki kita ada. Akhirnya, dengan rezeki yang kita cari, dengan gaji yang besar, solat ataupun perintah Allah kita lewatkan, kita abaikan. Sebab cara kita berfikir salah. Betul? Betul ke? Betul, Ustaz. Betul tak? Macam mana kita berfikir macam tu? Jawapan tadi. Tadi siapa jawab pasal silibus kan? Sebab sistem kita, sistem pendidikan di sekolah ke, di universiti ke, mendidik anak-anak kita supaya apa? Kalau kamu nak rezeki, kena belajar, kena ada CJ yang melayak untuk kamu cari rezeki. Barulah rezeki kamu mudah. Maka akhirnya kita hidup untuk mencari rezeki. Bukan hidup untuk beribadat pada Allah. Bukan hidup untuk bertakwa kepada Allah. Betul tak? Tak payahlah cerita orang lain. Tengok anak-anak kita. Jadi tak orang bertakwa. Tengok anak-anak kita. Depan mata kita, musim-musim PKP ni kan, anak-anak banyak duduk kat rumah. Jadi tak anak kita orang bertakwa. Itu bahaya tu bila kita belajar mengikut sistem yang bukan daripada Al-Quran. Akhirnya kepala kita fikir pasal rezeki. Kita tak fikir dah pasal dosa, pasal solat lambat, pasal buka aurat. Kita tak fikir dah. Itu tak ada masalah bagi kita. Masalah ialah makan. Sebenarnya makan tu Allah bagi ni. Allah yang tumbuhkan tumbuhan sebagai rezeki untuk kamu. Maka jangan syirikkan aku. Kalau kamu syirikkan aku, rezeki kamu ada masalah. Cuba buka surah ni. Surah Taha ayat 132. Surah Taha. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kemudian wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan
Nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Okey. Cuba tengok. Cuba kita terjemah ataupun tadabbur. Wa'mur. Allah kata apa? Boleh jawab. Wa'mur mana? Perintahkanlah. Perintah. Mana Allah perintah? Ahlaka, ahli keluarga engkau. Jadi Allah perintah siapa ni? Perintah pada kita. Mak bapak. Ini perintah untuk mak bapak. Kan? Bila perintah, Allah kata perintahlah ahli keluarga engkau, makna yang diperintah ialah ketua keluarga. Perintahlah ahli keluarga engkau bis salat. Supaya salat. Kemudian Allah kata wastabir. Lepas kamu suruh anak isteri kamu salat, itu satu benda yang sangat susah. Bukan senang nak salat kan. Tapi kita kena faham bila suruh anak salat, yang pertama kena ajar cara salat yang betul. Sebab ada satu kaedah, la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna satu perkara yang wajib melainkan dengan satu perkara ni, maka satu perkara yang asalnya tak wajib jadi wajib. Salat wajib. Salat wajib. Tapi salat tak akan sempurna kecuali dengan ilmu, dengan belajar cara salat Nabi. Maka belajar cara salat Nabi adalah wajib. Berapa ramai mak bapak ajar anak-anak cara solat Nabi? Tak ramai kan? Kadang-kadang solat tu lintang pukang. Rokok sujud macam ayam patut kan? Jadi Allah kata ajar anak kamu solat dan suruh mereka solat. Lepas tu, satu benda yang sukar, wastabir, sabar. Jadi lepas suruh anak solat, sabar. Bukan pukul. Tengok proses tu. Kita kadang-kadang suruh, kemudian kita marah. Kita tak sabar. Lepas tu Allah kata apa? Allah cerita apa pasal lepas solat? La nas'aluka rizqa. Kami tak minta pada engkau rezeki. Kami tak minta pada engkau rezeki. Bahkan nahnu narzukuk. Kami yang bagi rezeki. Kemudian wal aqibatu littaqwa. Akibat kesudahan yang baik ialah untuk orang bertakwa. Okey, kita ambil pengajaran daripada ayat ni. Soalan, kenapa Allah kaitkan? Lepas solat je Allah cerita pasal rezeki. Lepas solat Allah cerita pasal rezeki. Apa kaitan solat dengan rezeki? Lepas solat Allah cerita pasal rezeki. Boleh jawab? Pasal selalunya solat ni ada waktu-waktu dia Ustaz. Ya. Jadi waktu tengok waktu dalam sehari, kadang-kadang waktu tu masa orang tengah cari rezeki. Jadi perintah Allah ni waktu solat tu masa ni kena dahulukan solat. Dia rezeki lah. Okey, yang lain? Rezeki telah ditetapkan. Rezeki telah? Tak, apa soalan saya, apa kaitan solat dengan rezeki? Lepas Allah perintah, kita suruh anak kita solat, isteri kita solat, lepas tu Allah cerita pasal rezeki. Biasanya kita kalau suruh anak solat, lepas tu kita cerita pasal apa? Buat kerja sekolah kan? Berehat, tidur kan? Tapi lepas solat Allah kata rezeki. Sebab jawapannya ialah Allah nak bagi tahu. Allah nak bagi tahu ramai yang tak solat sebab rezeki. Ramai yang solat lambat sebab rezeki penghalang. Betul tak? Betul ke tak? Benar, Betul. Ustaz. Benar. Allah nak bagi tahu ramai yang tak solat sebab sibuk cari rezeki. Ramai yang solat lambat sebab alasan meeting. Jadi Allah nak bagi tahu yang kamu tak boleh tinggal sekejap untuk solat, alasan nak cari rezeki. Aku nak tanya, siapa yang bagi rezeki ni? Siapa yang bagi? Allah bagi. Allah kata kami bagi. Yang suruh solat siapa? Allah suruh.
Allah yang suruh solat. Yang bagi rezeki siapa? Allah bagi. Jadi kenapa tak boleh tinggal sekejap cari rezeki untuk pergi solat, sembah Tuhan yang bagi rezeki? Kenapa tak boleh tinggal sekejap? Sebab tak yakin. Tak yakin pada? Kepada Allah. Sebab dalam kepala kita diajar apa dia? Kita akan dapat rezeki sebab apa? Kerja keras. Sebab kerja keras. Salah. Boleh merosakkan akidah kita. Aku kalau pergi solat ni terlepas rezeki. Tak. Allah kata kami bagi rezeki. Berapa ramai yang jaga solat tepat pada waktu dan kerja dia tak lama tapi rezeki dia jauh lebih murah daripada kita. Boleh faham? Jangan salah faham. Jangan salah faham. Ustaz, macam tu bertakwa je lah, tak payah bekerja. Salah. Apa makna takwa? Buat semua yang Allah perintah. Dan Allah perintah tak supaya kita bekerja? Ya, Allah perintah. Dalam surah Jumaat Allah kata apa? Bila diseru kepada salat Jumaat, tinggal jual beli. Allah kata nak jual beli, silakan. Tapi bila dengan azan, stop. Walaupun masa tu pelanggan, customer lagi ramai. Stop. Kemudian lepas habis solat Jumaat, Allah perintah apa? Pergi sambung. Jadi Allah tak ada masalah. Nak berniaga ke nak jual, tak ada masalah. Tapi masuk waktu solat berhenti. Ramai tak berhenti, alasannya apa? Aku masa ni lah customer ramai ni. Masa ni lah rezeki masuk banyak. Ya Allah, Allah kata, yang bagi rezeki bukan customer kamu. Yang bagi rezeki ialah aku. Yang aku ni lah yang suruh kamu salat. Sebenarnya logiknya apa? Lagi kamu salat, lagi kamu dengar cakap aku, sepatutnya rezeki lagi murah. Lagi banyak. Betul tak? Sebab itulah kita dengan Abu Bakar, mana lebih banyak rezeki? Mana lebih kaya? Abu Bakar. Abu Bakar. Kita dengan Abu Bakar, mana solat awal? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Kita dengan Abu Bakar, mana lebih banyak sedekah? Sayyidina Abu Bakar. Okey. Kita dengan Abdurrahman bin Auf, mana lebih kaya? Abdurrahman bin Auf. Kita dengan Abdurrahman bin Auf, mana lebih solat awal waktu? Tahu semua maklumat ni. Kita tahu tak? Kita tahu tak Abdurrahman bin Auf ni, dia antara orang yang paling kaya di Madinah, tapi bila solat, waktu sentiasa dia sah pertama. Makna apa tu? Dia kaya sebab apa? Sebab dia jaga solat. Dan sebab itulah, bila dia jaga solat, harta dia banyak, dan Allah bagi rezeki lagi apa? Iaitu Allah lapangkan hati untuk mudah infak. Dengan dia infak itu sebenar, rezeki dia semakin bertambah. Jadi di sini Allah nak bagi tahu, sembahlah Allah. Jangan syirikkan Allah. Jangan sembah nafsu. Jangan dengar cakap orang. Sebab yang memberi rezeki ada Allah. Okey? Bahkan Allah sebut, rizqan lakum. Rezeki ni semua untuk kamu. Kenapa kamu risau? Itu masalah kita. Kita risau sebab kita tak kenal Allah. Kita belum betul-betul yakin bahawa pemberi rezeki yang sebenar ialah Allah. Okey? Dan ayat yang kita biasa baca, biasa kita dengar, bahkan kita tampal pula kat dinding rumah kita. Ayat tu ayat apa? Okey, cuba cerita sikit pengajaran. Cuba cerita sikit pengajaran daripada ayat tu. Ni siapa yang ada ayat tu kat dinding rumah dah 5 tahun? Cuba cerita sikit. Apa pengajaran daripada ayat tu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nak rezeki murah, kena bertakwa. Tapi kita ikut tak ayat tu? Tak ikut. Teori kita lain. Kalau nak rezeki murah, kena gantung ayat. Kerja keras. Kerja keras. Jadi gantung ayat tapi tak faham. Sebab tu tak kaya-kaya. Allah kata siapa bertakwa, barulah rezeki yang tak disangka dapat. Tapi kita bekerja keras. Ayat yang digantung lain, tapi praktikalnya lain. Tengok di hujung ni. Allah kata apa? Wal aqibatu. Kesudahan yang baik untuk siapa ni? Tolong. Ibadat tujuan untuk bertakwa. Puasa untuk orang bertakwa. Dan Allah kata
yang paling bernasib baik di sisi Allah bukan pegawai besar, bukan Perdana Menteri, bukan raja. Yang paling bernasib baik di sisi Allah ialah at-taqwa. Jadi kenapa kita tak nak usaha supaya akhirnya aku menjadi orang yang bertakwa? Sebab itulah darjah paling tinggi di sisi Allah. Dan bahkan Allah janji kalau bertakwa, bukan setakat makhraj, dapat makhraj, selesai semua masalah hidup. Yang kedua Allah bagi rezeki yang tak disangka. Jadi betulkan cara kita berfikir sesuai dengan Al-Quran yang kita baca. Yang kita dah ulang berkali-kali dah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Tapi praktikalnya kita tak laksanakan. Bekerja silakan, tapi jadilah orang bertakwa. Masuk waktu salat, tinggal. Kadang-kadang kita risau kan, kalau aku tinggal ni terlepas satu projek. Subhanallah. Sebenarnya kalau kita lewatkan salat, kita terlepas projek yang lagi besar daripada projek yang kita nak tu. Projek apa ni? Projek penyelamat kita daripada neraka. Soalan pertama yang akan disoal ialah solat. Sebab tu bila kita nak solat, kita ingat inilah satu-satu benda yang akan selamatkan aku di akhirat. Kalau solat aku tak betul, solat aku tak khusyuk, solat tak diterima, semua sia-sia hidup aku. Nabi kata dalam satu hadis, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min ibadatihi salatuhu. Yang pertama Allah tanya di akhirat ialah solat. Kalau solat tu baik, semua akan jadi okey. Tapi fa in fasadat, kalau solatnya rusak, solatnya lambat, solatnya tak diterima, maka semua amalan kerja lain walaupun orang kata hebat, tapi di sisi Allah semua tertolak. Jadi bila kita nak solat, anggap inilah harta aku paling mahal ni. Macam mana aku buat main-main sedangkan ini penyelamat aku daripada azab neraka. Satu. Yang kedua, bila kita solat, kita bayangkan aku berdepan dengan siapa ni. Kalau aku berdepan dengan bos pun aku fokus. Aku faham apa dia cakap. Aku bagi perhatian. Ini aku nak berdepan dengan Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan yang sangat-sangat hebat, yang tahu zahir dan batin. Maka fokuslah. Fahamlah apa yang kita baca. Jadi dua benda tu bila kita nak salat. Pertama, kita kena rasa nilai salat sangat besar, sangat mahal dalam hidup. Lebih mahal daripada duit 1 bilion. Ada orang 10 bilion, tapi salatnya tak khusyuk, 10 bilion sia-sia. Bahkan Allah sebut di akhirat besok, kalau orang tu ada emas seluas dunia ni, kalau dia ada emas seluas dunia, tiba-tiba dia tak salat, dia tak beriman, masuk neraka. Kemudian dia nak tebuskan dirinya daripada azab dengan emas yang seluas dunia. Allah tak akan terima. Itu kalau emas seluas dunia. Kalau seketul je, lagi tidak boleh menembuskan dirinya daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita berhenti setakat ayat 22. Kita sambung akan datang insya-Allah. Sekarang kita bagi ruang untuk soal jawab. Yang mana ni? Ayat 21 kah? Ayat maksud perkataan bodoh. Bodoh, kalau kita terjemah, sembahlah. Ataupun, jadilah kamu sebagai hamba kepada aku. Dan dari segi bahasa, bodoh daripada perkataan ibadat. Ibadat makna dia tunduk dan patuh. Selagi mana kita tak tunduk sepenuhnya kepada Allah, sebenarnya kita belum beribadat kepada Allah. Okey? Dan makna ibadat juga, kata ulama, definisi yang lebih lengkap dan luas. Apa saja yang Allah suka, apa saja yang Allah redha, maka itu adalah ibadat. Kita senyum pada orang, ibadat. Kita kutip sampah di jalan. Nabi kata iman tu ada 72 cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah apa dia? Kutip sampah ataupun kutip duri di jalan. Itu ibadat. Jadi ibadat ni semua yang Allah suka, semua yang Allah redha. Bila kita faham ibadat dengan makna yang tepat, maka semua kehidupan kita, percakapan kita, tidur bangun kita, jogging kita, exercise kita, semua kita akan dapat jadikan ibadat dan menjadi pahala. Jadi bodoh makna jadilah kita sebagai hamba Allah 24 jam. Buat apa yang Allah suka, apa yang Allah redha. Okey, Datuk. Jelas ke? Apa maksud soalan, Datuk? Jelas, Allah. Okey. Saya nak connect makna perkataan tu dengan kita punya ibadah tu yang kita kena
Ya. Sebab kali punya solat tu kadang-kadang selalu kita tak apa ni, kita tak khusyuk kan. Ya. Dia, okey, macam ni. Dia punca solat tak khusyuk sebab kita tak beribadat pada Allah 24 jam. Sebenarnya apa yang kita fikir dalam solat yang 10 minit tu ialah apa yang kita lakukan di luar solat. Kadang-kadang kita di luar solat kita lupa pada Allah, kita lalai, kita bersembah kosong. Kadang-kadang kita mengumpatkan. Jadi 4-5 jam kita duduk dalam bukan ibadat, tiba-tiba masuk dalam solat 10 minit kita nak khusyuk, tak mungkin. Sebab itulah ibadat mana tunduk dan khusyuk. Tunduk pada apa ni? Semua perintah Allah. Bila? Sepanjang hari. Jadi kalau sepanjang hari kita jaga mata, tak tengok benda haram, kita jaga mulut, tak cakap benda yang lara, benda mengumpat dosa, telinga pula kita jaga, tak dengar umpatan dan apa-apa, kita tak menyakitkan hati orang. Tiba-tiba kita salat, insya-Allah salat ni akan khusyuk. Sebab yang datang daripada salat ialah apa yang kita lakukan di luar salat. Okey. Saya bagi contohlah analogi. Kalau kita lupa pada isteri kita kan. Kita lupa pada isteri kita. Tiba-tiba bila dia balik, kita nak berlakon, kita suka pada dia. Jadi tak? Ha? Tak jadi kan? Isteri kita pun boleh perasan, ni macam berlakon je. Tapi kalau kita, masa dia tak ada, kita memang selalu ingat pada dia. Tiba-tiba dia balik tu bukan masalah yang sukar untuk kita tunjukkan kita suka pada dia. Sebab itu dah kebiasaan kita. Begitulah kita dengan Allah. Sebelum solat kita banyak lupa pada Allah. Tak berzikir pada Allah. Banyak lara. Tiba-tiba dalam masa 10 minit dalam solat tu kita nak berlakon di hadapan Allah. Aku tunduk pada engkau. Aku khusyuk. Tak mungkin. Tak mungkin. Wallahualam. Ustaz, saya ada satu soalan Ustaz. Ya. Bukankah ada hadis sahih yang kalau solat Isyak Ya. boleh dilambatkan? Memang ada hadis. Tapi hadis tu Nabi mengatakan bahawa kalau tak menyusahkan umat aku, maka inilah waktu terbaik untuk salat Isyak, iaitu dilewatkan. Tapi Nabi banyak solat di awal waktu. Sebab apa? Sebab Nabi tak nak menyusahkan umat dia. Kalau Nabi selalu solat lewat, apa akan jadi pada sahabat-sahabat? Sahabat lepas maghrib, sahabat kena tunggu lama untuk salat Isyak bersama Nabi. Maka itu menyusahkan para sahabat. Maka Nabi tak buat. Okey? Satu. Yang kedua, Nabi walaupun Nabi mengatakan solat Isyak dan kadang-kadang Nabi solat lambat, kena ingat, Nabi tetap solat berjemaah. Nabi tak pernah solat Isyak lewat tapi solat seorang. Tak pernah. Jadi ada dalam hadis mengatakan sahabat tu ada ketika sahabat menunggu Nabi keluar untuk solat Isyak sampai lewat, sampai sahabat terlentuk kepalanya. Maknanya sahabat tertidur. Sebab apa? Sebab lama Nabi nak keluar. Sampai tahap tu. Tapi mereka tetap solat berjemaah. Wallahu alam. Ustaz. Ya. Datuk Talib, apa ni, saya nak tanya Ustaz. Tadi Ustaz cakap Isyak kan? Ya. Kalau subuh macam mana Ustaz? Subuh lewat solat subuh. Kenapa subuh nak balik? Kita zikir dulu, baru kita sembahyang subuh lah. Kita solat subuh, lepas tu kita zikir tu kan. Lepas tu baru kita solat fardu subuh. Adakah hadis Oh, tak ada. Tak ada. Yang ada hadis yang boleh dilewatkan solat, satu solat Isyak. Yang kedua solat Zuhur. Ini ada hadis boleh dilewatkan. Solat Zuhur sebab apa? Disebut dalam hadis, disebut dalam kitab Syarah Bulughul Maram, iaitu bila cuaca terlalu panas, Nabi kata, sejukkan cuaca, baru kamu solat. Iaitu ketika solat Zuhur. Tapi ada sebab tu. Sebab bila cuaca terlalu panas, menyebabkan sahabat tak selesa nak solat dan tak khusyuk. Maka, supaya solat mereka khusyuk, Nabi kata, tunggu sedikit supaya cuaca sejuk dan supaya solat kamu khusyuk. Itu je. Dua solat saja yang Nabi pernah solat lambat dan ada hadis. Adapun solat subuh tak. Okey. Saya solat subuh tu ada hadis yang kata sampai nampak keputihan di
Yang ini ada hadis. Kalau tak salah. Saya tak jumpa hadis sahih. Sampai keputihan tu maksud dah terbit matahari ke apa ni? Bukan. Sebelum terbit matahari tapi nampak putihan. Masih dalam waktu subuh lah. Masih dalam waktu tu. Saya tak jumpa hadis. Yang saya jumpa hadis ni Nabi bila solat malam sampai masuk waktu subuh, bila datang melakukan azan. Kemudian lepas bila melakukan azan, Nabi solat sunat subuh. Kemudian Nabi berehat sekejap. Tapi tak disebutlah sampai keputihan. Lepas Nabi solat sunat subuh, Nabi rehat sekejap. Kemudian Nabi solat subuh. Dan solat subuh disebut dalam hadis Nabi biasa baca ayat antara 60 ayat hingga 100 ayat setiap rakaat. Maka sebab itulah Nabi solat bukan lewat, tapi Nabi sudah solat subuh tu macam dah cerah. Kena beza Nabi solat lambat dengan Nabi sudah lambat. Dua benda yang berbeza. Nabi solat bukan lambat, tapi Nabi solat tapi Nabi baca ayat yang panjang sampai cerah. Ayat yang panjang. Sebab tu ulama mengatakan makruh. Makruh kalau kita solat subuh baca surah pendek. Sebab dia menyalahi sunnah Nabi. Sunnah Nabi baca 60 hingga 100 ayat. Jadi kalau kita Zuhur 3 kul, Asar 3 kul, Maghrib 3 kul, Isya 3 kul, Subuh pun 3 kul. Itu tak menepati sunnah lah. Jadi sebaik-baik kita hafaz surah lain ataupun buka Quran kat depan ke, bagi solat subuh tu panjanglah sikit. Kalau tak sampai 60 ayat ke, 20 ayat ke, surah yang ayat-ayat dia pendek. Wallahualam. Kalau Datuk Muttalib ada hadis tu, yang Nabi solat sampai keputihan tu, mula solat lah. Boleh bagi kat saya. Saya boleh jumpa tu. Okey, ada soalan lain? Wusyuk tu Ustaz, bukan? Ya. Nak dapatkan wusyuk tu walaupun tadi Ustaz kata, tapi kadang-kadang bila kita semayang ni, ialah macam mana nak Macam mana dapat khusyuk? Ini soalan saya tanya je lah. nak dapat khusyuk yang betul-betul khusyuk Ustaz. Kadang gangguan setan ni dalam kepala kita, dalam minda kita. Masa tu lah ingat nak buat tu, masa tu lah nak ingat nak buat ni. Dia macam saya sebut tadilah, Nabi ni bila solat dia boleh solat lama kan. Begitu juga para sahabat. Sebab apa? Sebab hidup Nabi dan para sahabat sentiasa mentaati perintah Allah. Kalau Nabi bangun kerana Allah, Nabi makan kerana Allah, Nabi berkahwin kerana Allah, Nabi bekerja kerana Allah, Nabi bermain dengan cucu pun kerana Allah. Semua Nabi buat kerana Allah. Jadi ruang untuk syaitan kacau tu tak ada. Jadi benda itulah yang berlaku di luar salat yang akan datang dia dalam solat. Yang 10 minit itu. Syaitan memang dia nak kacau waktu solat je. Waktu makan syaitan tak kacau. Sebab tu masa makan kita khusyuk. Fokus dia. Masa tengok TV, syaitan tak kacau. Sebab dia tak penting pun. Yang syaitan nak rosakkan ini tiang agama ni. Yang 10 minit. Jadi kalau kita nak khusyuk, dia tak ada jalan pintas. Tak ada jalan pintas. Pertama, yang paling asas sekali, betulkan kehidupan kita di luar solat. Percayalah, kalau kita, maaf saya cakapkan, kalau kita di luar solat, selalu buka aurat kan. Depan bukan mahram apa semua. Tiba-tiba kita nak solat khusyuk, jangan mimpi. Jangan mimpi. Satu benda yang tak masuk akal, kita lawan Tuhan sebelum solat, tiba-tiba masuk dalam solat kita berpura-pura tunduk pada Allah. Tak mungkin. Jadi pastikan kehidupan kita di luar solat menepati syariat, ada ciri-ciri orang bertakwa, dan kalau buat maksiat terus bertaubat. Terus bertaubat. Itu satu. Yang kedua, nak khusyuk dalam solat kena faham apa yang dibaca dalam solat. Semua bacaan dalam solat kena faham dan kena hayati. Alhamdulillahirabbil alamin, makna apa? Ar-Rahmanur Rahim, Malik Yaumiddin. Kemudian bacaan ketika rokok, doa iftitah, bacaan ketika tahiyat akhir, ketika sujud, semua kita kena faham dan kena hayati. Bila kita baca, kemudian kita fokus pada makna, fikiran kita tak akan lari.
Sebab fikiran kita tengah menghayati maksud. Tapi kalau kita baca tak faham, itu fikiran melayang tu. Macam-macam kita fikir. Dan kita kena faham, Allah tetapkan bacaan sekian, Fatihah contohnya, bacaan ketika rokok, ketika sujud, semua tu ada maksud. Allah bukan saja-saja rambang macam tu. Okey, ketika rokok baca zikir ni. Ketika tak, ada tujuan. Subhana Rabbiyal Azim, ada tujuan. Ketika sujud, Subhana Rabbiyal Ala, ada tujuan. Antara dua sujud, Rabbi Firli, semua ada tujuan yang sepatutnya kita faham dan kita hayati. Itu sikit sebanyak akan membantu untuk kita fokus kepada solat kita dan supaya fikiran kita tak melayang. Wallahu alam. Saya nak sebut satu lagi yang membantu solat kita khusyuk, iaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi pesan, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi solat kita mesti sama dengan cara solat Nabi. Bermula daripada wuduk kan. Kadang-kadang kita wuduk pun dah ambil 3 baldi kan. Dah diganggu oleh syaitan masa belum solat lagi. Macam mana kita nak khusyuk dalam solat? Sebelum solat dah kena tipu. Membazir ketika berwuduk kan. Ketika bermula daripada angkat takbir kan. Kadang-kadang sebelum takbir kita dah buat benda yang Nabi tak buat. Jadi benda macam itu kadang-kadang mengganggu kekhusyukan solat kita. Sebab solat ikut cara Nabi bukan sunat, wajib. Nabi perintah, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi kalau solat tak sama dengan cara solat Nabi, satu perkara yang sukar untuk kita khusyuk. Sebab solat tak betul. Wallahu alam. Ada soalan lagi? Kita kena buat session belajar solat cara Nabi apa? Waalaikumsalam. Bolehlah satu masa. Ya? Tak clear lah soalan. Saya nak tanya mengenai hadis yang mengatakan ada hari-hari yang dan waktu-waktu yang afdal untuk melawat kubur. Boleh komen? Tak, suara tak clear lah. Pasal apa? Bergema. Maybe boleh type kot kat chat. Ya? Saya Tak, suara bergema. Yalah, anak tak jelas suara dia. Boleh ulang soalan? Dia type. Oh, tak halus sangat ah. Kita baca. Nangis. Kat soalan tu, komen hadis waktu Abdal melawat kubur. Waktu? Abdal melawat kubur. Waktu afdal melawat kubur. Ini soalan yang tadi lah. Okey. Nabi sebut dalam satu hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah. Maksudnya Nabi kata, dulu aku larang kamu pergi ke kubur. Peringkat awal Islam, Nabi larang langsung. Tak ada siapa yang boleh pergi ziarah kubur. Sebab apa? Sebab akidah umat Islam ketika itu belum mantap. Ada lagi fahaman jahiliah, iaitu mereka menyesal bila mati suami ke, mati isteri ke, mati anak ke. Dan mereka tak sabar, ada pukul muka, ada koyak baju. Maka Nabi kata, jangan ziarah. Tapi bila akidah umat Islam dah mantap, Nabi kata, Al-an fazuruha. Sekarang pergi ziarah. Tapi Nabi beritahu apa tujuan. Tujuannya ialah tuzakkirukumul akhirah. Dengan ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Mengingatkan tentang matlamat hidup kamu. Jadi jawapan pada soalan, bila waktu terbaik ziarah kubur? Iaitu waktu kita lupa kepada Allah. Waktu kita lupa kepada akhirat. Waktu kita terlalu kejar dunia. Waktu itulah paling terbaik ziarah kubur. Dan sebaik-baiknya, kalau boleh ziarah selalu, lagi kerap, lagi bagus.
Sebab Nabi memuji orang yang selalu mengingat kematian. Nabi kata apa? Aksiru zikra hazimi al-lazat, iaitu al-maut. Nabi kata perbanyakkan mengingati perkara yang boleh mengurangkan kelazatan hidup. Kita lazat hidup, seronok je, duit banyak, boleh makan, boleh berjalan, kita seronok, tak bagus. Maka Nabi kata kurangkan keseronokan hidup di dunia dengan apa? Dengan perbanyak mengingati kematian. Dan Nabi kata orang yang paling cerdik ialah orang yang aksarukum zikra lil maut. Orang yang paling banyak ingat mati. Wa ahsanukum isti'dadan lil maut. Dan orang yang paling baik persiapan untuk mati. Jadi paling ingat banyak mati macam mana? Pergi ziarah kubur. Jadi soalan tadi, waktu bila paling afdal ziarah kubur? Iaitu waktu hati kita dah keras sangat. Dan kalau kita selalu pergi ke kubur dengan menyebabkan kita selalu ingat mati dan membawa kepada kita semakin perbanyakkan persiapan untuk kematian, maka itu lagi baik. Lagi baik. Jadi jangan tunggu. Okey. Tapi bagi perempuan, digalakkan ziarah kubur ke Ustaz? Tak, ada ulama berbeza pendapat. Ada ulama mengatakan haram wanita ziarah kubur berdasarkan hadis la'anallahu az-zairat. La'anallahu zairatul kubur. Ada satu hadis iaitu Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Itu satu pendapat. Dia kata wanita langsung tak boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan hukum wanita ziarah kubur adalah makruh, bukan haram. Dan ada juga pendapat yang ketiga mengatakan kalau wanita pergi ziarah kubur menyebabkan dia insaf, menyebabkan dia ingat pada kematian dan akhirat, dan dia jaga adab-adab dia. Jangan bergaul bebas dengan lelaki, jangan duduk sebelah lelaki kan, jangan buat benda bid'ah, maka ketika itu diharuskan bagi wanita ziarah kubur. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lagi? Yang tadi dah tulis, Azhar. Oh, yang tu lah. Ustaz, ada soalan dalam chat tu, Ustaz. Ustaz nak tanya, solat fajar selepas azan sebelum qamat. Jadi kalau contoh waktu subuh 6 pagi, kita terbangun 6.40 pagi. Kita boleh buat solat fajar lagi tak sebelum solat subuh? Dia bangun pukul apa? 6.40. Dan macam ni, bila kita terbangun lewat untuk solat subuh, tengok berapa minit lagi ada waktu subuh. Katalah ada 10 minit lagi nak habis waktu subuh, maka ulama kata kita kena solat fardu subuh dulu. Sebab waktu ada 10 minit dan kena utamakan yang fardu. Lepas kita habis solat fardu subuh, dah habis waktu subuh, kita pun qada solat sunat subuh. Okey? Tapi kalau kita bangun lewat, ada setengah jam lagi ataupun 20 minit. Ada 20 minit lagi nak habis waktu subuh, maka disunatkan dahulu solat sunat fajar, solat sunat subuh, kemudian baru kita solat fardu subuh. Sebab masa tu masih luas. Satu lagi keadaan, kita bangun habis waktu dah. Waktu subuh dah habis. Maka disunatkan kita solat sunat subuh dahulu, lepas tu baru solat fardu subuh. Pernah berlaku pada Nabi. Nabi bangun satu masa tu dah cerah, matahari dah terbit. Maka Nabi suruh Bilal melakukan azan walaupun subuh dah habis. Lepas Bilal melakukan azan, Nabi solat sunat subuh dahulu. Kemudian Nabi suruh Bilal qamat dan Nabi solat subuh berjemaah dengan para sahabat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Solat fajar ni solat qabliyah ke? Dia solat sunat fajar dengan solat sunat subuh benda yang sama. Dia sebenarnya solat sunat subuh ni tak ada qabliyah. Sebab dia bila tak ada ba'diyah, tak payahlah sebut qabliyah. Yang perlu sebut qabliyah ialah bila ada ba'diyah, macam solat sunat zuhur. Kena sebut solat sunat qabliyah. Sebab apa? Yang selepas zuhur ada, iaitu ba'diyah. Tapi solat subuh tidak ada ba'diyah. Maka dipanggil solat sunat subuh
ataupun solat sunat fajar. Dua nama tapi satu benda, satu solat. Assalamualaikum Ustaz, mengenai ziarah kubur, jika kebaikannya adalah untuk mengingati mati, maksudnya kita tidak perlu ziarah kubur yang kita kenal saja. Kita boleh pergi mana-mana kawasan perkuburan untuk mengingati mati. Betul ke? Betul ke apa? Betul ke kaedah tu? Okey. Sebenarnya Nabi tak suruh ziarah kubur keluarga kita. Nabi tak suruh ziarah kubur ahli keluarga kita. Nabi kata fazuruha, ziarahlah kubur. Nabi tak sebut kubur siapa. Sebab apa? Tujuannya ialah untuk mengingatkan kematian ataupun kehidupan akhirat. Jadi kalau tujuan itu, maka sebenarnya kita boleh pergi ziarah kubur siapa-siapa saja. Sebab tujuan untuk ingat pada kematian ataupun akhirat. Adapun untuk keluarga kita sebenar yang dah meninggal, bapa ke ibu ke, dia sangat-sangat perlukan apa? Dia bukan perlukan ziarah kita. Dia perlukan doa. Dan doa untuk keluarga kita yang dah meninggal, kita boleh berdoa dari mana-mana sahaja. Doa tu akan sampai kalau keluarga kita mati di Mekah kan. Kita berdoa je daripada Malaysia 5 kali sehari. Setiap kali lepas solat fardu doa, Allah akan makbulkan. Jadi kalau keluarga kita yang mereka perlu doa. Yang kita pula perlukan apa? Ziarah kubur untuk ingatkan kematian. Jadi kena faham Kena faham. Orang pergi ziarah kubur ni sebenarnya faedah paling besar untuk kita. Untuk orang yang pergi ziarah, bukan untuk orang mati. Orang mati tak perlu sangat ziarah. Orang mati perlukan doa dan doa boleh sampai di mana-mana sahaja. Yang penting doa tu ikhlas. Kadang-kadang pergi ke kubur tak ikhlas, tak sampai. Tapi kalau kita doa bangun tengah malam, mak bapak kita mati di Indonesia, kita bangun tengah malam di Malaysia, doa tu akan sampai. Okey? Jadi saya ulang, orang mati memerlukan doa kita, dan bila kita pergi ziarah, faedah besar untuk kita, bukan untuk orang mati. Faedah besar ialah untuk kita. Sebab Nabi sebut jelas, supaya mengingatkan kamu kepada kehidupan akhirat. Wallahu alam. Dah? Tak ada? Sana pun ada soalan. Bolehkah isteri kematian suami menghadiri pengkebumian jenazah suami? Pendapat paling kuat tak boleh. Sebab isteri sebaik saja mati, maka dia terikat dengan tempoh. Tempoh apa dia panggil? Edah 4 bulan 10 hari. Jadi sebaik saja kematian suami, isteri tak boleh keluar rumah. Kecuali darurah. Contoh nak pergi beli makanan yang anak pun tak ada, siapa tak boleh bantu, masa tu boleh. Wallahu alam. Seorang pesakit ASI menerima atas sampai 10 malam. Jadi yang di mana? Nak mohon Ustaz buat kelas solat cara Nabi seperti yang cadangkan oleh akhi tadi, sebab risau sangat ia wajib Ustaz. Cadangan untuk buat kursus solat Nabi lah, insya-Allah. Nanti kita bincang bila boleh buat, di mana, insya-Allah. Sebab cara solat ni yang terbaik ialah secara praktikal lah, depan-depan kan. Waktu soalan apa? Seorang pesakit dialisis menerima rawatan sampai 10 malam. Jadi yang di mana afdal dia untuk solat Isya? Kalau solat di dialisis kurang khusyuk. Dan anda tak. Soalan dia, di mana solat yang paling afdal? Iaitu di mana tempat dia khusyuk. Sebab Allah sebut, qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang beriman. Siapa yang solat khusyuk? Jadi jawapannya, di mana kamu khusyuk solat, maka di situlah yang terbaik. Tapi kalau kita dah sampai lewat sangat solat, dah sengaja pula, solat kita tak mungkin khusyuk. Khusyuk ni datang daripada rasa kebesaran Allah dalam hati kita. Kita mulakan Allah, iaitu kita solat di awal waktu. Itu membantu untuk kita khusyuk dalam solat. Wallahu alam. Okey, cukup Kita dah pukul 11 Jadi kita sambung insya-Allah. Kita sambung minggu depan. Ustaz, boleh tolong doa untuk Gaza, Ustaz? Apa? Ustaz, doa untuk Gaza. Doa untuk Gaza. Okey. Okey.
saya cadangkan doa yang terbaik ialah masing-masing berdoa, masing-masing, sebab Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Doa al-mar'u li akhihi fi zahril ghaib mustajab. Kita kadang-kadang bila kita berdoa kita lupa apa tujuan kita berdoa. Tujuan utama kita berdoa ialah supaya Allah makbulkan. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita nak doa dimakbulkan. Kita tak fokus pada dimakbulkan, kita fokus pada doa. Akhirnya kita pilih doa bukan waktu mustajab. Kadang-kadang cara kita berdoa tak menjadikan doa kita dimakbulkan. Maka Nabi bagi satu kaedah, kalau kamu berdoa pada saudara kamu dalam keadaan mereka tak tahu dan orang lain pun tak tahu, doa kamu ikhlas, doa mustajab. Jadi kita boleh doa ramai-ramai sekarang, tapi saya nak pesanlah kepada semua ni, penonton yang live ke yang Zoom, bangun tengah malam berdoalah pada saudara kita di mana-mana, di Palestin, di Afghanistan ke, berdoalah kepada mereka sorang-sorang. Doa tu lagi ikhlas dan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita berdoa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zal alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri-diri kami, dan sekiranya Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, maka tergolonglah kami dalam golongan mereka yang rugi di akhirat. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana 'amah wa la tu'azzibna yaumal qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala ibadat kami, terimalah segala solat-solat kami, terimalah segala zikir kami, puasa kami dan tadabbur Al-Quran kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa-dosa kami, sama ada yang dulu ataupun yang akan datang, sama ada yang zahir ataupun yang batin, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau azab kami di dalam kubur, janganlah Engkau azab kami di pada mahsyar dan di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa saudara kami di mana-mana saja mereka berada. Janganlah Engkau tinggalkan kami semua dalam keadaan berdosa, melainkan Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, selamatlah saudara kami di mana saja mereka berada, di Palestin, di Gaza, di mana-mana sahaja. Selamatkanlah mereka, selamatkanlah iman mereka. Berilah kemenangan kepada mereka dalam mempertahankan akidah mereka dan dalam memperjuangkan agama Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. آمين. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل